Oh. Boleh pula dia terbocor kat situ. Ni namanya isi yang ikhlas. Kali ni jom kita buat resepi cream puff. Dia akan tunjukkan macam mana nak buat dia punya kulit cream puff tu, iaitu dia punya shooks dia tu dan juga dia punya inti custard dia tu. Senang saja nak buat dia, bahan pun simple-simple je. Cuma dia ada teknik dia untuk memastikan korang punya cream puff tu menjadi dengan elok. Mula-mula sekali, panaskan kita punya pan ni. Kemudian masukkan sedikit susu segar dan juga sedikit gula. Larutkan dia sebentar. Ni macam panas sangat ni, so tutupkan api. Bagi dia suam-suam sahaja. Sebab takut nanti bila masuk je nanti telur tu masak yang tu yang kita tak nak tu. Masukkan sedikit tepung jagung dan juga sedikit kuning telur. Menyepah pula dia. Kalau katalah korang nak masukkan dia asing-asing, maksudnya masukkan tepung, lepas tu masukkan telur tu sebiji-sebiji, boleh je, tak ada masalah. Kemudian masukkan sedikit esen vanila. Racun. Nampak gaya pun dah macam tak panas sangat. So, tuangkan kita punya adunan telur dan juga tepung tadi. Tapi pastikan kacau ya. Jangan berhenti. Buka balik kita punya api ni. Kalau nampak dia macam ada ketul-ketul sikit tu tak apa, biasalah tu. Ada cara untuk bagi dia tak berketul balik. Korang kacau aja dan api tu jangan terlampau kuat. Api pelan sahaja. Lama-lama nanti korang akan nampak ni macam makin pekat macam tu. Kalau katalah korang nak masukkan butter pun boleh aja. Ini optional lah, tak masuk pun tak apa. Ini nak bagi dia berkilat je. Bila korang dah boleh separatekan dia macam ni, nampak tu. Maksudnya dah masak lah tu. Boleh angkat dah. Tips nak bagi kita punya custard tu elok je, smooth je kan, adalah menggunakan penapis kita ni. Tu tekan cakap lah, Ellie ni selama buat custard ni kan, jarang dapat yang terus halus mulus macam tu. So selalunya Ellie akan buat macam ni lah. Lepas tu cantik aja. Scrapekan yang belah bawah ni. Dah settle. Nampak tu halus mulus je kita punya custard ni. Kita kena sejukkan dia dulu sebab dia tengah panas ni. Kalau katalah korang tak tutup dekat belah atas ni kan, nanti dia akan macam ada filem tau dekat atas ni, dia keras. Jadi kita kena masukkan dekat dalam peti ais. Alright, so sementara kita punya krim tu tengah sejuk, jom kita masakkan kita punya shooks ni pula. Badan cream puff tu kita panggil shooks. Mula-mula sekali panaskan air kita dulu. Kemudian masukkan sedikit gula, sedikit garam. Kacaukan dia sehingga dia larut sebentar. Kemudian mentega kita. Mentega Ellie ni dah cair dah sebab panas sangat kat sini. Kacaukan dia bagi dia larut. Rendahkan sikit kita punya api tu. So bila dia dah larut tu, masukkan tepung kita. Dan kacau. Kalau katalah api korang tu terlampau kuat, nak tutup dulu pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita tak nak nanti kita punya tepung ni terlampau cepat sangat masak sampai tiba-tiba macam alamak, hangit dah pula. Boleh jadi juga tau. Awal sangat Ellie pakai whisk ni, patutnya tak payah. Lekat-lekat pula dia. Seeloknya pakai sudik kayu macam ni. Sebab sudik kayu dia tak melekat. Bila nampak kita punya adunan shooks ni nak teradun dengan elok, tak nampak ada sebarang tepung kan, on balik kita punya api tu. Tapi macam biasa, api tu jangan kuat sangat. Slow and steady je, okay? Nampak tu, bila kita dah on api tu, terus dia jadi macam licin. Macam mana korang nak tahu sama ada korang punya shooks ni dah masak ke belum? Satu, selalunya Ellie masakkan ni tak lama lah. Dalam 10 minit tu selalunya Ellie dah angkat. Bila nampak dia dah elok macam ni. Satu lagi cara, bila Ellie nampak macam ada titisan-titisan minyak ataupun mentega tadi tu, maksudnya Ellie rasa ini dah nak siap dah ni. Dan kemudian kita tuangkan kita punya shooks ni ke dalam satu bekas yang bersih. Dan lepas tu kita lenyekkan dia ke tepi macam ni supaya dia lagi cepat untuk tapi tak adalah sejuk sangat. Kita nak bagi dia suam-suam macam tu je. Sebab kejap lagi kita akan masukkan telur. Bila masuk telur waktu panas macam ni, jadi scramble egg pula. Lepas tu kita kacaukan dia. Tengok dia dah tak adun tu, masukkan telur lagi. Ellie masukkan dalam 3 adunan macam tu. Memang wajib pukul waktu dia tengah suam-suam macam ni. Sebab kalau tidak, dia tak akan menjadi shooks yang elok. Nanti korang punya telur tu dia tak nak campur dengan elok tau. Itu yang kita tak nak tu. Satu lagi pesanan, jangan pakai whisk plastik macam ni. Dia punya lah lembik. Nampak tu? Pakai yang bersih nampak tu keras sikit. Barulah semenggah sikit aku buat kerja. Satu lagi cara, korang boleh pakai juga electric mixer. Macam tu lagi senang lah. Jadi bila korang punya shooks tu kan tiba-tiba tak nak bersatu dengan elok, jangan gabra, korang tambahkan je sebiji lagi telur. Benda normal lah untuk shooks ni kalau kata nak kena tambah telur tu. Satu lagi cara adalah untuk menggunakan hand mixer. Dia lagi cepat dan lagi seragam untuk dipukul. Kalau kata hancur juga, innalillah lah, minta maaf lah, yang tak boleh tolong dah kat situ. Okay, lama-lama bila korang dah campur, lepas tu korang rasa macam tangan korang nak roboh kan, korang punya shooks pun dah siap dah. Pakai ni tak apa nampak lah, kejap macam ni nampak tu.
Bila korang tarik dia, dia tak boleh pecah-pecah, separate macam awal-awal tadi tu. Dia kena sebati seelok macam ni. Alright lah, so sekarang ni kita boleh masukkan. Panaskan kita punya oven dulu. Nak bentukkan cream puff ni senang je. Korang picit je. Tak payah nak bergelek-gelek ke apa. Picitkan dia. Lepas tu dekat atas tu putuskan saja. Jangan risau pasal yang tajam-tajam tu. Kejap lagi Ali akan tunjukkan macam mana kita bagi dia elok sikit. Jangan lupa untuk picitkan dia jauh-jauh sikit sebab sekejap lagi dia akan kembang. Woi, gebu. Ali pahitkan adalah dalam 1 inci setengah macam tu. Nampak tu dia macam tinggi-tinggi macam tu kan. Ambil kan kita punya air ni dan lepas tu celupkan jari sikit dan penyetkan dia. Tapi janganlah penyet sampai dia habis. Penyetkan dia elok-elok lah. Bagi dia tak tajam. Barulah cantik permukaan korang punya cream puff tu. Lepas tu ingat tadi kita punya lebihan telur tadi tu. Masukkan sedikit air, sikit aja. Kita buatlah egg wash. Bila kita buat egg wash macam ni, lagilah kita punya cream puff tu warna dia cantik je. Kalau tak nak buat pun tak apa. Tapi yang ni sajalah kalau kata nak bagi dia lagi lah cantik. Alright, kita punya cream puff pun dah cun. So sekarang ni dah ready untuk kita bakarkan dia. Kita akan bakarkan dia pada 2 suhu yang berbeza. Pada suhu 210 ke 220 darjah Celsius selama 12 ke 18 minit. Dan lepas tu kita akan turunkan dia pada suhu 165 ke 175 selama 5 ke 8 minit. Last Eli rasa Eli masakkan dia adalah dalam 25 minit macam tu. Okey, dah masak dah. Oh, cantiknya. Bau dia semerbak. Sedap sangat bau dia. Tak sabar nak makan. Tapi jangan makan lagi sebab tengah panas. Aku baru cakap. So sekarang ni kita akan letakkan dekat atas para ni. Takut nanti bila kita biar je macam ni kan, takut nanti dia lambat untuk sejuk. Dan nanti takut buntut dia ni basah pula sebab yalah uap tu kan. Alright, so sekarang ni kita biarkan dia saja untuk bagi dia sejuk sebentar. Kalau katalah korang tak nak buatkan cream puff tu hari yang sama, tak ada masalah. Masukkan dekat dalam bekas lepas dia sejuk tu. Dan lepas tu Eli akan tengokkan kita punya inti okey ke tak. Dan kita akan habiskan kita punya inti tu. Tak habis lagi tau. So kita punya cream custard pun dah sejuk dengan elok. Nampak tu dekat atas tu. Cantik je, tak ada sebarang filem ke apa. Kita boleh kacau-kacaukan dia, bagi dia longgar sikit. Dan bolehlah dipakai. Inti custard ni dah ready dah untuk dipakai. Macam ni saja. Korang boleh masukkan inti custard ni dekat dalam piping bag dan masukkan dekat dalam cream puff tu. Ataupun satu lagi yang dia nak tunjuk lah cara dia. Korang boleh juga masukkan sedikit whipping cream untuk bagi dia lagi lemak dan pada pendapat Eli lah sebab kita ada dalam 24-26 biji kan. Rasanya macam tak cukup ni. So apa yang Eli akan buat, Eli akan masukkan sedikit whipping cream yang Eli dah pukul tadi ni. Apa yang tak sedap kan bila masuk whipping cream kan? Semua bertambah-tambah sedap kan? Ambilkan sikit whipping cream ni dan campurkan sikit dulu dengan kita punya cream custard ni. Tak adalah macam korang masukkan cream ni dengan whipping cream, dia macam tak nak kawan betul-betul kan? Nampak tu warna kita punya custard cream pun dah macam cair sikit sebab kita masuk cream tu kan? Bila dah adunan kita dah macam ni, dah ready dah untuk masukkan dekat dalam whipping cream tu. Alright, so dah siap dah krim kita ni. Nampak tu. Kalau katalah korang nak dia lagi, apa orang kata? Lagi kembang kan? Korang boleh pukul lagi. Ataupun korang boleh je pakai macam ni saja. Cuma takut kalau dia cair sangat, kita boleh pukulkan dia juga. Nampaklah banyak sikit kan daripada tadi tu. Semangkuk kecil je. Kita dah ready dah untuk paitkan ke dalam kita punya cream puff kita. Cream puff kita pun dah sejuk elok dah. So sebelum kita paitkan ni, kita kena tebuk dulu lubang dia. Dalam dia ni sebenarnya kosong sebenarnya. So kita akan tebuk sama ada kat bawah ni ataupun kat tepi. Suka hatilah. Okay, nak tengok macam mana rupa kat dalam dia nampak tu. Kosong je dekat dalam tu. Ini janganlah pait pula sedap. Pandai saja pun sedap lah. Okay, fokus. So kalau kita tebuk daripada bawah, kita tebuk macam ni. Jadi pakai chopstick je ni Tebukkan sikit je lubang, tak payah besar sangat pun. Semata-mata nak muatkan kita punya piping bag tu je. Piping bag pula dah, piping tip kita tu je. Gitu. Kalau kata korang nak tebuk daripada tepi pun boleh juga. Takut kalau kata, apa orang kata, bocor kat bawah kan. Kita boleh tebuk daripada tepi macam ni. Cuma nanti orang nampak lah apa dia inti kat dalam tu. Coklat ke krim ke kan. Gitu, okay. Ambilkan kita punya piping bag kita ni. Sekarang ni jom kita
paitkan dia. Masukkan dekat dalam tu. Dan lepas tu tekan saja. Bila dia dah terkeluar tu maksudnya dah penuh lah. Gitu. Nampak Yang ni pula kalau kata kita isi daripada tepi. Tepi ni bagusnya tak adalah bawah ni macam berair. Dia kat tepi ni je Nampak? So agak-agak korang suka yang macam mana? Daripada tepi ke daripada bawah? Kalau Ellie yang dia rasa lah. Ellie lagi suka cucuk pada bawah kot. Tak adalah nampak sangat kan? Boleh pula dia terbocor kat situ. Dah siap dah kita punya cream puff kita. Alah, nampak sedap sangat kan? Nak dia lagi cantik, menarik kan? Kita letakkan sedikit icing sugar. So, dah siap dah kita punya cream puff kita. Apa lagi? Jom kita makan. Tapi kalau kata korang boleh bawa bersabar, simpan dekat dalam peti ais dulu, bagi dia sejuk, lagi sedap. Tapi sebab Ellie tak sabar, Ellie nak makan sekarang. Pak tu isi dia padat weh. Ni namanya isi yang ikhlas. Tengok dekat dalam tu. Lepas tu kulit dekat luar dia tu sangat ringan. Tapi dia macam dia tak crispy tau. Tapi dia macam bila makan tu dia rasa macam makan awan. So kita tak muak. Jom kita cuba try potong ni pula. Punyalah lembut, senang sangat nak potong dia. Tu dia padat punya isi. Nampak sedap sangat kan? Selain daripada ni, korang boleh juga buat inti yang lain macam whipping cream ke, ataupun pakai coklat ke, caramel ke. Apalah inti cream puff yang korang suka. So itulah dia resepi cream puff kita. Memang ramai yang DM mintakan resepi ni. So harap korang lepas ni boleh buat lah. So apa-apa soalan boleh tanya je dekat bawah. Nanti Ellie tolong jawabkan. Taruh duk pipe-pipe apa semua tu. Yang second batch tu pun dah siap dah. Pucuk jatuh. Jatuh. Kenapa semua benda jatuh? Bila keluar je daripada oven tu, cepat je dia sejuk. So, yang selebihnya ni, Ellie akan masukkan dekat dalam Tupperware. Yang tu yang best tu pasal kita buat cream puff ni. Kita tak semestinya buat pada hari yang sama. Yang ni, lepas masukkan krim, boleh masukkan dalam peti ais. Yang ini pula tak masukkan krim dekat dalam tu. Kita boleh simpan dulu dekat dalam bekas. Dan bila kita dah ready, inti pun semua dah ada, kita boleh paitkan saja. Ellie sarankan kalau kata korang nak pakai cream puff ni, mungkin dalam masa 2-3 hari macam tu lah. Baru lagi fresh, baru lagi sedap. So, lepas ni korang pula buat dan jangan lupa untuk tag Basically, okay? Nak juga tengok rupa cream puff korang tu jadi macam mana. Alright lah, selamat mencuba. Bye-bye. Okay, ini masuk peti ais. Ini masuk perut aku. Pucut. Aku tersedak dengan icing sugar ni. Thank you. Kita akan tak buka lagi ni tab ni. Sangat terlupa nak buka ni. Kemudian masukkan sedikit mentega. Kalau korang pasang tadi, Ellie masukkan sebiji lagi telur. Asalnya resepi ni kita pakai 3 biji telur. Tapi, nak cerita ni, kadang-kadang Shooks ni, korang kena pandai agak tau. Bila korang dah campur 3 telur tu, tengok dia masih lagi separate, masukkan je lagi sebiji telur dan kacau sehinggalah dia sebati. Memang gitulah perangai Shooks. Korang kena macam fleksibel sikit lah. Tapi, sebab tu lah Ellie sarankan mula-mula letak 3 dulu. Lepas tu bila tengok macam tak cukup, kita tambah 1 lagi. Macam tu. Macam dulu Ellie buat resepi churros kan, Ellie pakai 3 biji je. Boleh aja kan? Padahal lebih kurang sama je dia punya adunan ni tu. Cuma bezanya waktu tu mesin sejuk, yang ini mesin panas. Boleh jadi juga tu. Memang cuaca memang banyak main peranan dekat dalam kita punya baking punya resepi ni.